Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir. Rabbi tamim bil khair. Awaitu aitika fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul di dalam surau yang serba indah ini, dan kita akan isi masa yang terluang di antara waktu nak masuk berbuka dengan sebuah kisah-kisah berkaitan dengan sirah Nabi dan juga para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah ini. Selalu saya sebut Allah Subhanahu wa taala mengutuskan hampir 124,000 rasul di atas muka bumi Allah, dan hanya diceritakan 25 rasul sahaja di dalam Al-Quran. Bermakna ada banyak lagi rasul dan para nabi yang kita belum berkenalan lagi. Tapi insya-Allah kita akan mengenali 25 rasul, dan pada hari ini kita akan lihat rasul yang seterusnya iaitu Nabi Hud. Pada pertemuan yang semalam kita dah lihat bagaimana syirik yang pertama yang dilakukan oleh umat manusia di atas muka bumi Allah ini, apabila kaum Nabi Nuh mereka menyembah patung-patung berhala-berhala yang diberikan nama Wad, Suwa dan Yatu. Siapa nama-nama ni? Nama-nama ini adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kaum Nabi Nuh dahulu, apabila ada orang-orang yang beriman, wali-wali Allah yang mereka anggap sebagai ikon dalam agama ini, mereka apabila mati sahaja orang-orang yang beriman ini, maka iblis membisikkan kepada mereka supaya buatlah patung macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya buatlah patung ataupun tugu peringatan. Kan kita nak ingat peristiwa merdeka, kita akan buat tugu peringatan. Dekat mana tu? Dekat Kuala Lumpur tu ada satu tugu peringatan. Jadi iblis membisikkan perkara ini kepada kaum Nabi Nuh supaya membuat satu patung-patung ataupun berhala-berhala yang mana asalnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman, lalu dibuatlah patung untuk nak mengingati ataupun nak menjadi tugu peringatan kepada umat-umat yang akan datang. Jadi bila generasi kedua mereka nampak, maka iblis pun bisik lagi. Dia kata apa? Dia kata tak, ini cuma perhiasan sahaja, dan ianya menjadi tugu peringatan kepada orang-orang yang beriman suatu ketika dahulu. Masuk generasi yang ketiga, iblis bisik lagi. Apabila orang-orang yang datang ini kata apa? Dia kata ni patung ni apa ni? Maka iblis bisik, inilah patung yang disembah ataupun dihormati oleh nenek moyang kamu. Masuk generasi yang keempat, mereka kata kenapa datuk dan nenek kita sibuk tunduk dan menunduk-nundukkan kepala mereka, ataupun apabila lalu di depan berhala-berhala ini mereka akan menunduk hormat. Lalu iblis kata apa? Iblis kata bukan hormat ni, kamu kena sembah ini. Kamu kena sembah patung-patung ini. Itulah mainan iblis dan syaitan suatu ketika dahulu apabila menghasut kaum Nabi Nuh untuk menyembah berhala-berhala yang asalnya sebenarnya berhala-berhala itu adalah orang-orang yang beriman. Cuma apabila mereka meninggal dunia,
orang-orang Nabi Nuh ni, kaum Nabi Nuh ni, dengan atas sebab bisikan iblis, mereka buatlah patung sebagai tugu memperingati orang-orang yang beriman, dan akhirnya mereka menyembah patung tersebut. InsyaAllah hari ini kita akan tengok jalur keturunan Nabi Hud ini. Nabi Hud ini, anak Nabi Nuh ada 3 orang. Siapa dia? Sam, Ham dan Yafis. Dan semalam kita telah tengok kisah di mana anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan, yang mana beliau ini mati tenggelam di dalam ombak besar semasa banjir, semasa peristiwa banjir. Hari ini kita akan lihat anak Nabi Nuh ini ada nama Sam, Ham dan Yafis. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah, Sam adalah bapa kepada bangsa-bangsa Arab dan juga Yahudi. Maksud, jadi pada jalur keturunan Sam inilah akan lahirnya orang-orang Arab dan bangsa-bangsa Yahudi. Kemudian Yafis ini adalah bangsa Asia, bapa kepada bangsa Asia. Maksudnya sebelah belah Asia ni keturunan dia daripada Yafis. Dan kemudian Ham adalah bapa kepada bangsa Afrika ataupun orang kulit hitam. Ini pembahagian anak-anak Nabi Nuh, di mana nanti kita akan lihat jalur keturunan ini tersebar di atas muka bumi Allah ni nanti, dan kita akan lihat juga susur galur keturunan itu sampai nanti ke alam bangsa Melayu. Nanti kita akan tengok pada pertemuan kisah Nabi-Nabi yang seterusnya. Nabi Hud ini dia keturunan Sam. Maksudnya apa tuan-tuan? Saya katakan tadi, maksudnya Nabi Hud ini adalah bangsa Arab. Nabi di kalangan bangsa Arab ini ada 4 orang. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 orang nabi yang berketurunan Arab. Hud ini adalah keturunan ke-18 Nabi Adam. Keturunan 18 Nabi Adam. Dan Hud ini dia berketurunan daripada Sam tadi. Sam bin Nuh. Maksudnya apa tuan-tuan? Nuh ni ada anak yang bernama Sam. Daripada jalur keturunan Sam inilah akan melahirkan satu zuriat yang bernama Nabi Hud. Nabi Hud ini, anak Sam ada nama Iram. Maksudnya apa tuan-tuan? Sam bila dia berkahwin, dia ada nama anak dia yang bernama Iram. Iram ni siapa tuan-tuan? Iram ini merujuk kepada nama kota. Nama kota yang nanti kita akan lihat nanti apa kisah kota tersebut. Anak Sam ini adalah Iram, iaitu merujuk kepada nama kota. Dan cucu Iram ini namanya Ad. Ad ini merujuk kepada kaum yang akan didakwah oleh Nabi Hud. Nampak tuan-tuan? Dari situ jelas insya-Allah. Iram bermaksudnya apa tadi? Kota. Merujuk kepada anak yang akan dilahirkan daripada keturunan Sam. Sam ini siapa tuan-tuan? Sam ini adalah anak kepada Nabi Nuh. Nampak dia punya susur jalur keturunan itu. Dan Iram ini dia ada cucu, dan cucunya bernama Ad. Bermaksud apa tuan-tuan? Ad itu merujuk kepada nama cucu. Nama cucu Iram merujuk juga kepada nama kaum yang akan didakwah oleh siapa? Oleh Nabi Hud. Bangsa Arab ada 3 jenis tuan-tuan. Bangsa Arab ada 3, iaitu Arab Ba'idah, Arab Aribah dan Arab Mutasyarribah. Maksudnya Arab Ba'idah ini adalah bangsa Arab sebelum banjir. Sebelum banjir yang dah Allah hancurkan kesemuanya. Merujuk kepada siapa? Merujuk kepada kaum Ad dan kaum Thamud. Itu secara ringkas ni tuan-tuan. Kaum Ad ini Allah cerita dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada kaum Ad tadi. Tidakkah kamu melihat Allah mengangkat kaum Nabi Ad ini? Allah cerita dalam Al-Quran bahawa kaum Ad ini Allah angkat di satu kedudukan yang lebih tinggi daripada kaum-kaum yang lain. Nanti kita akan tengok apa sebab kaum Ad ini sangat mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu Allah sambung iramazatil imad. Iram itu apa tuan-tuan? Iram ini nama tempat. Iram yang saya bagi tahu tadi merujuk kepada anak Sam tadi, iaitu Iram. Iramazatil imad, iaitu Iram ini bermaksud tempat di mana apa? Tempat apa? Tempat zatil imad, iaitu pemilik tiang-tiang tinggi. Tiang-tiang tinggi kerana apa tuan-tuan? Kerana kaum Ad ini dia hidup di dalam kota Iram ataupun kota Al-Ahqaf, yang mana kota ini kata Allah Subhanahu wa taala allati lam yukhlaq misluhu fil bilad. Allah tidak angkat bangsa lain seperti mana bangsa Ad ini tuan-tuan. Sebab apa saya kata bangsa Ad ini bagus dan hebat? Satu, kalau orang itu ada kuasa. Definisi kuasa ini merujuk kepada apa tuan-tuan? Kalau kanak-kanak dia kata kuasa ni super power lah. Super power kalau merujuk kepada sesebuah negara dan kerajaan itu, kuasa ini adalah politik, kuasa politik. Maksudnya kuasa mentadbir. Dan kuasa ini juga didefinisikan dengan kekayaan, duit, harta, benda dan sebagainya. Dan juga kuasa ini juga merujuk kepada fizikal, tak sakit, sihat semata-mata dan tidak pernah merasai kesakitan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kaum Ad ini sempurna, tak ada sakit. Maksudnya kaum Ad ni tak ada darah tinggi, kecil manis, kolesterol dan sebagainya, tak ada yang potong kaki sebab diabetes. Semuanya sihat. Allah angkat kaum Ad ini. Kemudian dia ada fizikal, kuasa duit pun ada pada dia, kuasa politik pun ada dia. Fizikal ni bukan sahaja sekadar tidak sakit, tapi fizikal ini kuasa dia adalah merujuk kepada kaum Ad ini orangnya, tubuhnya kuat, besar, sasa dan juga kuat dalam berperang. Maksudnya kalau masuk perang, kaum Ad ini mereka lah juaranya. Mereka buat rumah tuan-tuan. Bukan sekadar itu sahaja, kaum Ad ini hebatnya mereka buat rumah. Tuan-tuan bayangkan buat rumah dalam gunung. Bukannya dia pergi tarah gunung tu, okey potong gunung ni, panggillah backhoe ke, masuk tanah dekat lori, keluarkan, buat rumah atas tu ataupun buat pasar raya atas tu. Bukan. Dia tebuk gunung tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia ukir gunung, buat gua dalam tu, kemudian buat bilik dan sebagainya. Ada penempatan di dalam gunung tu tuan-tuan, di mana teknologi hari ini orang tak dapat jumpa kehebatan seperti kaum Ad tadi tu. Maksudnya apa? Dia buat rumah dalam gunung. Nak senang ceritalah, tuan-tuan nampak batu cave tu, itu bukannya sebab diorang korek dan sebagainya, sebab memang batu cave tu dalamnya gua. Nak cerita macam mana? Seperti macam batu cave tu. Maksudnya ada ruang, ada laluan, ada sempang, ada rumah orang ni sekian, ada bilik orang ni sekian, ada pejabat pos dan sebagainya. Saya nak bagi faham lah, sebab tu saya cakap macam tu. Ada pejabat pos, ada market dalam tu. Maksudnya di dalam gunung itu tuan-tuan. Tidak ditarah tapi dibina. Maksudnya diukir satu persatu untuk buat gunung. Itu seperti tempat tinggal mereka. Tapi kaum Ad ini dia tak duduk pun dalam tu. Dia tak duduk pun di dalam tu. Sebab apa? Dia buat perkara tersebut, rumah di dalam gunung yang diukir itu hanyalah untuk bermegah-megah dengan bangsa-bangsa yang lain. Maksudnya dia tak duduk pun, buat homestay saja je. Buat homestay saja, tak ada. Maksudnya homestay saja tu bukan homestay pun, memang dia buat saja rumah untuk dipamerkan kepada bangsa-bangsa lain. Lihat, kami kaum Ad boleh buat begini. Kami boleh buat begini, dan mereka buat untuk bermegah-megah dan tidak duduk pun di dalam gunung-gunung yang mereka ukir tadi. Nabi Hud ini dia berdakwah tuan-tuan, sampai mereka minta bukti. Nabi Nuh datang berdakwah. Apa dia tuan-tuan? Tiap-tiap mana-mana Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada perkataan lain. Cuma apa? Cuma sembahlah Allah, tinggalkan sembahan-sembahan lain, dan jangan melakukan syirik. Itu para Nabi dan para Rasul. Mana-mana yang diutuskan, itulah perkataan
perkataan yang diucapkan kepada kaum-kaum mereka. Dan di dalam dalam kaum Ad ini tuan-tuan, tambah lagi patung. Dia ada patung Syahada, patung Syamum dan patung Haba. Tambah lagi patung, yang mana patung-patung ini yang saya katakan tadi adalah orang-orang terdahulu yang beriman. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya orang-orang dahulu yang beriman, kalau kita nak faham hari inilah, kita buat apa? Contohlah, kita nak faham hari ini, Yusuf Qaradawi itu meninggal, kita pergi buat patung Yusuf Qaradawi, letak. Untuk buat apa? Untuk buat tugu peringatan. Asalnya adalah untuk tugu peringatan, untuk memperingati ulama-ulama ataupun orang-orang yang beriman terdahulu. Cuma apabila dah lama generasi demi generasi demi generasi, mereka mula-mula mereka nak buat peringatan sahaja. Mula-mula lepas tu mereka hormat, tunduk dan patuh dan sebagainya, memberi perhormatan kepada patung tersebut, dan akhirnya tuan-tuan, atas sebab bisikan iblis, akhirnya mereka menyembah patung tersebut dan meminta hajat daripada patung-patung tersebut. Nabi Hud ini diutuskan kepada kaum Ad, dan Nabi Hud juga adalah bangsa Ad. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya bangsa Ad ini, kaum Ad ini adalah kaum Hud, dan juga dia pun adalah bangsa daripada kaum Ad ini. Maksudnya apa? Hebatnya kaum Hud ini, bangsa Ad ini, kalau dia jajah bangsa lain sekejap je, hancur, musnah. Tempat yang dia jajah itu tak berbaki satu pun tuan-tuan. Dalam Al-Quran ada sebut, wa idza batashtum jabbari. Ayat ini kerap digunakan oleh perawat Islam ataupun ruqyah dalam rawatan Islam. Apa dia ayat ini? Wa idza batashtum jabbari. Ayat ini merujuk kepada kaum Ad. Maksudnya apa? Kamu kalau datang menyerang bangsa-bangsa lain, kamu akan hancurkan sungguh-sungguh. Kamu akan hancur, musnahkan sungguh-sungguh apa yang tempat kamu nak jajah tadi. Oleh siapa? Oleh kaum Hud, kaum Ad ni tadi. Lalu kaum Ad ini kata apa kepada Nabi Hud? Seperti mana yang saya katakan tadi, Nabi Hud mengajak kaum dia untuk kembali. Kembalilah pada Allah. Kalau kamu kembali kepada Allah, sembah Allah, Allah akan kekalkan nikmat ini kepada kaum kamu. Nikmat apa? Nikmat jadi kaum yang hebat, nikmat menjadi sihat selama-lamanya, sihat tak pernah sakit, nikmat menjadi orang yang gagah perkasa dari sudut politik dan juga daripada sudut kekayaan bangsa Ad ini tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya siapa-siapa yang bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Itu yang diucapkan oleh Nabi Hud. Lalu kaum Nabi Hud ni kata apa tuan? Man asyaddu minal quwwah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kaum Nabi Hud ini, dia kata apa kepada Nabi Hud? Wahai Hud, ada ke yang lebih bagus, lebih hebat daripada kaum kita? Dia sebut kaum kita lah. Sebab apa? Sebab Nabi Hud juga daripada bangsa Ad. Dia kata ada ke lebih bagus, man asyaddu minal quwwah? Ada ke yang lebih hebat lagi daripada kita ini? Lalu apa jawab Nabi Hud? Nabi Hud jawab kaumnya itu kepung dia. Lepas apa yang disebutkan oleh kaum dia, ada ke yang paling hebat? Maka kaum Hud ini kepung Nabi Hud untuk kutuk dia tuan-tuan. Main psikologi, dan akhirnya Nabi Hud berang. Nabi Hud berasa marah. Sebab apa? Nabi Hud pun daripada bangsa yang hebat. Dia pun daripada kaum Ad. Maksudnya apa? Dia pun gagah, perkasa, tubuh badannya sasa dan kuat. Dan dia juga ada semangat, kekentalan seperti kaum Ad ini. Nabi Hud kata apa? Senang cerita, kamu semua ini lawan dengan aku. Ini baru original Abang Long yang sebenar. Dia bukan jenis ajak kawan apa semua, ajak geng apa semua. Tak, ini baru original Abang Long yang sebenar. Nabi Hud kata, beginilah, nak bukti kan? Nak bukti, kamu semua ni yang berada di hadapan aku ni, lawan dengan aku sorang-sorang. Lalu apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Hud? Kaum Nabi Hud ni, kaum Ad ni tak berkata apa-apa mereka. Mereka senyap dan mereka berbisik-bisik sesama mereka.
Mereka kata apa? Mungkin benar bahawasanya Nabi Hud ini adalah benar-benar Rasul yang diutuskan. Sebab apa? Sebab dia berani. Dia berani nak sahut cabaran. Maka kita tak buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa dan kita biarkan saja Hud ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala, tuan-tuan. Banyak sangat ujian dan banyak sangat cabaran yang diberikan oleh kaum Ad ini. Lalu Allah turunkan, tuan-tuan, kemarau selama 3 tahun, tuan-tuan. 3 tahun kemarau. Kalau kita ingatlah sejarah Malaysia ni dulu, kalau air di empangan itu, hujan tak turun, air dekat empangan itu mula surut, kerajaan akan buat catuan air dekat beberapa bandar. Betul tak, tuan-tuan? Kalau kita ingatlah dulu-dulu pernah ada lori datang dekat perumahan untuk bagi air. Mana-mana cukup seminggu Allah tak turunkan hujan, maka empangan di Malaysia ini akan mula membuat catuan air. Sebab apa? Sebab parasnya sudah menurun. Dalam paras yang berbahaya, maksudnya kerajaan sesuatu negara itu perlu membuat satu kerangka untuk memastikan bekalan air cukup. Maka dicatu. Ini, tuan-tuan, 3 tahun, tuan-tuan, air tak turun. Bila 3 tahun air tak turun ini, cukup membuatkan kaum Nabi Ad ini sepatutnya apa? Patutnya akan menyebabkan mereka kurang sumber makanan, kurang sumber minuman, dan orang-orang yang berada di dalam kaum Nabi Ad ini, di negara yang bernama Iram ni tadi, akan menjadi malnutrisi, tak cukup zat. Macam jadi orang Afrika tu. Orang Afrika, perut dia besar tapi badan semua kurus, semua tulang. Sampai nampak semua dia punya kerangka dekat tubuh badan tu. Kemudian lepas 3 tahun Allah turunkan. Lepas 3 tahun Allah turunkan awan hitam. Maka bangsa Ad ni semua sebut kepada Nabi Hud ni, dia kata, lihat, kami berdoa hari demi hari kepada Tuhan kami, Syadak, Syamum dan Haba. Tuhan kami ni hari-hari kami berdoa. Tengok, Tuhan kami makbulkan doa kami. Lihat awan yang besar ini, awan hitam besar ini akan menurunkan hujan. Dan kita yang berada di dalam bandar Iram ini akan selamat kesemuanya. Maka Nabi Hud kata begini, wahai kaumku, sebenarnya ada tempoh lagi untuk kamu semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kembali kepada ajaran yang sebenar, tinggalkan berhala, sembah Allah sahaja. Lalu kaum Nabi Hud ini tak mengendahkan, mereka seronok. Kerana apa? Kerana hujan itu akan turun. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Nabi Hud kata hujan ini, awan ini bukanlah menurunkan hujan semata-mata, tapi ianya merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ilhamkan kepada Nabi Hud untuk bawa ahli keluarga dia dengan pengikut-pengikut dia untuk keluar daripada kota Iram. Sebab apa? Sebab kejap lagi bala Allah nak turun ni. Seperti mana kita tengok kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut, mana Nabi Lut ini didatangi oleh 4 orang malaikat. 4 orang malaikat yang berupa dengan rupa paras manusia. Sebelum subuh, dia bagi tahu kepada Nabi Lut, wahai Lut, keluar daripada bandar ini, bawa orang-orang yang menjadi pengikut kamu keluar, dan apabila keluar, wahai Lut, jangan toleh ke belakang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab azab Allah ini, pandang pun dah terseksa dah. Pandang pun sudah terseksa. Maka kamu berlalulah keluar daripada kota ini dalam keadaan jangan kau toleh ke belakang. Lalu apa malaikat-malaikat ini buat? Mereka semua berubah kepada rupa asal mereka yang sebenar dengan beratus-ratus sayap. Apa yang mereka buat, tuan-tuan? Malaikat ni dicungkil saja, tuan-tuan. Dia cungkil saja kaum Sodom tadi tu, lalu dihempas dan diterbalikkan, tuan-tuan. So, saya cerita sikit saja trailer dia. Nanti kita akan tengok pada kisah Nabi Lut tadi, bagi geram sikit kan. Saya cerita sikit saja. Kita balik semula kepada kaum Hud tadi ni. Lalu apabila Allah ilhamkan kepada Nabi Hud, wahai Hud, bawa ahli keluarga kamu, orang-orang yang beriman kepada kamu untuk keluar daripada kota Iram ini, sebab sebentar lagi
sebentar lagi azab Allah dan bala Allah akan turun ke dalam kota Iraq ini dan akan menghancurkan kaum Ad ini, tuan-tuan. Kaum Ad yang Allah hancurkan keseluruhannya apabila keluar daripada kota Iraq. Apa yang berlaku? Allah turunkan hujan. Hujan selama 8 hari 7 malam. Bukan sahaja hujan ini turun 24 jam, 8 hari 7 malam tanpa henti, disertai dengan petir, kilat dan juga ribut angin taufan, tuan-tuan. Oh, kita pun kata, alah hujan je rupanya, 7 hari je hujan tu. Kan? Ribut. Apa salahnya ribut? Kita pun pernah hadapi ribut. Tuan-tuan tengok dekat nilai ni saja pernah berlaku tahun lepas. Kan, ingat tak, kalau siapa yang ingat tahun lepas, hujan sehari semalam saja. Bukan 7 hari 24 jam, tuan-tuan. Itu pun ada waktu-waktu senggang. Hujan dekat nilai, dekat Malaysia lah saya cakap, dekat nilai ni, baru satu malam, kampung Jijan tu, sungai Jijan tu, tuan-tuan, penuh sampai dekat Kedai Hijau, kalau tuan-tuan perasan. Kedai Hijau tu, penuh air. Saya ada rakam video tu masuk dekat YouTube saya, supaya kenang-kenangan. Banjir, tak pernah. Orang Jijan berkata, tak pernah lah air sampai belakang ni. Itu baru hujan 1 hari 1 malam. Bukan dalam keadaan lebat. Ada masa lebat, ada masa renyai dan sebagainya. Sampai boleh ada bot lalu dekat Merpati tu, tuan-tuan. Jangan main-main. Merpati, hujan baru sehari semalam saja. Allah turunkan hujan dekat kaum Ad ini 8 hari 7 malam non-stop. Dengan ribut, dengan petir, sehingga Allah ceritakan dalam Al-Quran apa yang berlaku kepada kaum Ad ini. Mereka menjadi seperti mayat-mayat mereka ini menjadi seperti pelepah tamar yang kering, tuan-tuan. Hancur, tuan-tuan. Hancur pelepah tamar yang kering, ranak kesemuanya. Sebab apa, tuan-tuan? Allah kalau nak datangkan bala, ada masa Allah akan hantarkan dalam pelbagai bentuk. Hujan kalau dia turun dalam keadaan kita memerlukan, ianya adalah rahmat Allah. Tapi kalau hujan turun dalam keadaan dahsyat sehingga menghancurkan beberapa bahagian, ianya adalah bala daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Apa yang berlaku, kaum Ad ini dihancurkan keseluruhannya dan jenazah ataupun mayat mereka menjadi seperti pelepah kurma yang kering. Itulah, tuan-tuan, apa yang berlaku kepada bangsa Ad. Kita di Malaysia ini, sebahagiannya orang Islam, dia kalau bukan Islam tak kisah, tuan-tuan. Kita tak ni, sebab apa? Nabi sendiri pun apabila lihat orang musyrikin Mekah menghina Nabi, menghina Islam dan sebagainya, apa yang berlaku oleh penduduk Taif, sehingga kan malaikat datang, wahai Muhammad, kamu minta je apa-apa Muhammad, kalau kamu minta aku angkat gunung ni untuk ditimpakan kepada penduduk Taif, aku akan buat Muhammad. Kata ya je. Kata ya saja, kami akan laksanakan, kata para malaikat. Tapi Nabi kata apa, tuan-tuan? Tak apa, mereka bukannya Islam. Mereka tidak mengetahui. Moga-moga Allah akan melahirkan daripada zurat keturunan mereka manusia-manusia yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang peliknya, tuan-tuan, apabila di kalangan manusia sekali Islam, tapi masjid tak payahlah buat ceramah banyak-banyak ni semua, membazir. Padahal dia AJK di dalam surau ataupun masjid tersebut. Nampak jarum-jarum halus dia. Orang-orang Islam sendiri, pemimpin-pemimpin Islam sebahagiannya, kita tengok dia ni orang Islam, tapi pelik, dia yang beria-ria lebih daripada orang yang bukan Islam. Kita belum sampai satu tahap apa, tuan-tuan, seperti kaum Ad ini, cabar Tuhan, wahai apa yang berlaku kepada Nabi Nuh, kalau betul ada azab, turunkanlah. Kalau seperti mana juga dengan kaum Nabi Hud, wahai Hud, kalau ada azab, turunkanlah. Kami nak tengok sangat bukti daripada Tuhan kamu. Kita jangan sampai begitu, tuan-tuan. Jangan sampai kita lawan Islam sampai satu tahap mulut kita ini ada berbaur-baur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam, sekadar itu dulu. Insya-Allah esok kita akan tengok kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh pun menarik juga, tuan-tuan. Bezanya Nabi Saleh ini, Allah Subhanahu wa taala bagi hint dulu dekat kaum dia. Tak terus timpakan azab. Allah bagi hint dulu,
peringatan kepada kaum dia, sehinggalah nanti kita akan tengok pada pertemuan esok insya-Allah apa yang berlaku dalam kisah Nabi Saleh. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga asbab kita mendengar kisah sirah para nabi dan para rasul, Allah himpunkan kita di akhirat, di mahsyar nanti bersama dengan kumpulan para nabi dan para rasul insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan proses sakaratul maut kami ya Allah. Ringankan sakit sakaratul maut kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga ya Allah. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab. Dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.